الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayah yang dapat selalu kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati semua adanya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung kitab kita Buniyatul Musallin. Yang saya hormati promosi Tuan Imam, Tuan Bilal, Zikir, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimahullah ta'ala, salat itu adalah tempat sejuk mata hati. Maka sebenarnya bahawa adalah ia, yakni salat itu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Jadi mengetahuilah bahawasanya solat itu sejuk mata hati. Jadi siapa yang solat, Allah Subhanahu wa taala balas dia, balas dengan pahala. Lepas tu pula sejuk mata hati apa dia? Jiwanya tenang bagi mereka yang arifin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita jasad kita, ada yang ada kat kita ni, daripada mata kita, daripada tangan kita, daripada kaki kita, ialah pinjaman. Barang pinjam ni kena bayar sewa. Apa sewa dia? Di antaranya solat 5 waktu sehari semalam. Jadi barang pinjam ni seperti mata, seperti tangan. Kita tak boleh gerak, kita tak boleh melihat, kita tak boleh tengok, kita boleh berfikir sampai kita guna yang barang pinjaman ni, sampai kita boleh dapat hasil, boleh jadi kaya raya, boleh dapat pendapatan dan sebagainya. Maka dekat situ kena adalah rasa kita apa dia, seolah-olah yang kita miliki itu ialah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala dan barang sewa. Jadi benda-benda sewa ni kena buat apa? Yang pertama dia kena bayar sewa. Apa dia bayar sewa? Yakni solat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, bila barang ni bukan kita punya, mata bukan kita punya, telinga bukan kita punya, tangan bukan kita punya, maka kita kena jaga elok-elok. Sebab apa? Sebab dia amanah. Jaga elok tu macam mana? Yakni dengan cara kita tidak melakukan maksiat. Ada kaki, ada tangan, sihat tu badan apa? Pergi main judi, contoh. Ada mata pula, tengok benda bukan-bukan. Jadi soalan tu tak amanah. Sebab barang-barang ni amanah. Dan Allah Ta'ala pesan apa dia? Jauhi daripada maksiat, jangan melakukan kemungkaran. Dah bagi amaran dah. Jadi kita kena fikir apa? Barang kita yang ada ni barang pinjam, barang sewa. Macam kita lah duk sewa kereta, bayar, kena bayar kita sewa. Lepas tu kita tak boleh buat harta kita.
Sebab apa? Sebab barang orang sewa kena jaga elok. Oh, ni orang kasih sewa pun syukur rahmatnya. Memanglah kita kena bayar. Tapi boleh dapat sewa tu pun apa? Syukur rahmat dah. Ada orang tak dapat sewa. Tapi kita boleh melihat, boleh mendengar dan sebagainya. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat, ada telinga tak boleh mendengar. Jadi ada pula Allah Ta'ala bagi kita ni dah usah. Tapi kerja kita apa? Kita bayar sewa lah. Kena bayar sewa tiap-tiap waktu. Sehari semalam. Lepas tu kena jaga amanah. Maka digambarkan kat sini Allah Ta'ala balas kepada mereka yang menunaikan solat itu dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sejuk hati. Hati apa? Hati tenang. Ada kita sewa rumah lah sebagai contoh. Nak nampak gambaran. Kita sewa rumah sebulan RM500. Kok mana bayar? Kita awal bulan memang kena bayar. Lambat dan marah. Itu kita apa? Sebab kita sewa. Tapi bayangkan, kalau kita bayar sewa RM500, bayar pada cukup waktu dan sebagainya, cukup-cukup waktu kita bayar sewa, maka pada ketika itu apa dia? Tuan sewa bagi balik kat kita. Bagi balik lagi banyak. Kita bayar RM500 je, tapi kita dapat RM1,000. Itu yang dikata bagi mereka yang arifin, arifun billah. Mereka yang mengetahui dekat dengan Allah Ta'ala saja yang tahu kelazatan sembahyang, sembahyang masuk khusyuk dan sebagainya. Mereka yang tahu yang mana solat. Jadi begitu juga macam orang duk bayar sewa bulan-bulan, lepas tu tuan rumah bagi balik duit. Bagi balik duit bukan RM500, lebih dari RM500. Macam tu lah kita sewa barang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena bayar. Bayar kita dengan melakukan apa yang disuruh. Tapi bila kita melakukan apa yang disuruh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengganda-gandakan lagi. Apa dia nak bagi kat kita? Padahal barang-barang Allah Ta'ala. Kita pun kena bayar sewa juga, bayar hutang juga. Dulu puasa-puasa tak kotor pun kena bayar. Hutang-hutang lama, tinggal-tinggal semayang pun kena kotor balik. Kena settle. Tapi ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih daripada kita bayar sewa. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia? Bagi sejuk mata hati. Yakni apa dia? Jiwa tenang, dipermudahkan segala urusan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikannya jalan keluar, makhrajan, jalan keluar. Yang keluar dari apa? Daripada segala masalah. Tapi syarat dia apa dia? Wa may yattaqillah. Kena bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa ialah melakukan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Segera bertaubat. Ingat tu, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang dan segera bertaubat daripada kesalahan. Itu yang dimasukkan takwa. Kita dengar taqwa, takutkan Allah. Ya, itu daripada segi terjemahan. Tapi maksud yang betul ialah apa dia takwa? Melakukan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Jadi bila bertakwa ni buat apa yang disuruh, di antaranya ialah menunaikan solat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri jalan keluar. Satu. Lepas tu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan direzekikan kepadanya dengan rezeki yang tak semena-mena. Rezeki. Kita kena faham rezeki ni bukannya rezeki harta benda saja. Rezeki ialah di antaranya termasuk daripada nikmat. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling besar pun dia, nikmat iman, nikmat Islam. Itu paling besar. Yang kedua nikmat apa? Nikmat kesihatan. Bukan rezeki lagi. Yang kedua ialah nikmat kesihatan. Ada pun yang ketiga barulah rezeki. Yang keempat, kelima dan seterusnya rezeki anak-anak dan sebagainya. Ni kata Al-Syekh Fadilah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nak kata apa? Nak kata rezeki Islam iman tu paling tinggi. Yang kedua ialah apa dia? Kesihatan.
Yang ketiga, barulah rezeki dapat duit, wang ringgit dan sebagainya, itu dapat harta. Itu nombor tiga. Bukan harta nombor satu. Jadi yang utama sekali itulah iman, Islam. Itu nombor satu. Maka kalau mereka itu melakukan melakukan amal ibadah, ini tidak meninggalkan solat, Allah Subhanahu Wa Taala lebih betul bagi. Ini cerita sikit je. Ceritanya nak bagi penyejuk mata, sejuk mata hati. Padahal banyak lagi ganjaran-ganjaran asrar, yakni rahsia-rahsia yang kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Arifin. Arifu billah. Siapa? Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat merasai benda-benda macam tu. Padahallah orang ahli ibadat dan sebagainya dimudahkan jalan wali-wali Allah, cerita keramat tu, keramat ni dan sebagainya. Jadi tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menganugerahkan kepada mereka. Setengah orang tu dia tak ada apa pun, tapi oleh kerana dia tetap beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulut dia masih ada juga. Itu dia adalah karamah Allah Ta'ala nak muliakan. Tapi dengan syarat apa dia? Mereka bertakwa. Itu dia masuk apa? Arifin. Ataupun panggil arifu billah. Kalau kepada waliullah disebut apa? Arifu billah. Mereka yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan dengan dia tetap mata hati. Tak mata hati, hatinya. Hati apa? Arifin billah. Mana kata orang yang sentiasa menunaikan solat, orang sentiasa memelihara akan solat, Allah Ta'ala pun sentiasa menetapkan mata hati, iaitu ibadah daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat. Ni di antara Allah Ta'ala yang dikata arif billah tu apa dia? Yakni yang pertama yang arif tu dapat tu, arif billah, orang yang dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mereka itu gemar buat baik. Mereka gemar buat ibadah. Ini benda yang susah. Nak boleh suka buat ibadah tu susah. Nak boleh suka sembahyang berjemaah tu susah. Dia tak senyum orang tu gagah, orang tu kuat. Tapi nak kata apa? Itu ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat senang ke orang solat Jumaat di masjid, di surau? Susah. Kalau ada sejuta orang, berapa peratus dia boleh yang mempunyai kekuatan untuk solat berjemaah? Nak kata apa? Nak kata itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang apa dia? Yang menetapkan mereka itu apa dia? Sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ganjaran Allah Taala bagi kepada mereka ni, yang melakukan ibadah ni ialah tetap daripada ibadah mereka suka. Suka. Dia panggil targhib. Apa dia? Suka, gemar kepada ibadah. Bukan semua orang. Maka mereka dapat nikmat tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan datang masjid surau ni untuk solat berjemaah, itu ialah kepada satu benda berat bagi orang yang Allah Ta'ala tak beri nikmat. Jalan kaki lah, rumah situ datang, dekat je, tak payah mana pun. Tapi apa dia? Nak datang susah. Subuh nak bangun sembahyang susah. Dia bukan daripada segi fizikal tu, ialah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa apa kalau kita punya rumah ni macam apa? Tak sempurna. Seolah macam tu. Itu dia letak kesempurnaan dan kenikmatan. Yang ni ialah Allah Ta'ala kurniakan. Banyak lagi macam Allah Ta'ala kurniakan. Tapi yang ni disebut besar-besar sajalah. Gemar beribadah. Lepas tu pula apa dia? Nakkan kesempurnaan. Tak payah seorang sembahyang apa? Sembahyang berjemaah. Tak payah seorang, boleh je sembahyang seorang. Tapi nak kesempurnaan. Lepas tu pula Allah Ta'ala limpahkan nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Maka apa yang diberi nikmat, fa'amma bi ni'mati rabbik, dengan apa yang diberi nikmat daripada Tuhan, fahaddith, maka apa dia? Sebutlah, ceritalah. Jadi ayat ni kita boleh cerita ke orang. Kita cerita ke orang kita dapat ni sebagai contoh. Kita kerja. Kita kerja, lepas tu kita boleh beli rumah. Beli rumah. Lepas tu kita kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri nikmat. Allah Ta'ala suruh sebut nikmat tu apa dia? Suruh sangkut dengan dia. Kita apa dia? Oh, rumah ni asli titik penuh saya. Itu tak boleh. Tak jadi sunat. Jadi sunat apa dia? Rumah ni Alhamdulillah hasil rezeki daripada Allah Ta'ala dan atas usaha diri saya. Itu baru betul. Allah Ta'ala suruh sebut fa'amma bi ni'mati rabbik, dan diberi nikmat oleh Tuhan, fahaddith, maka sebutlah. Sebut apa? Sebut kata ini ialah nikmat Tuhan. Tak ada salah kalau kita nak beli kereta, kalau nak sebut, tak ada masalah, tak ada dosa pun. Tapi kalau kita nak cakap bahawasanya ini Tuhan yang bagi, itu Allah Ta'ala suka. Sebab apa? Allah Ta'ala dia suka hamba-hamba puji dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala jawab, hambaku memujiku. Alhamdulillah. Jadi sebagai contoh, jadi ada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebutlah. Sebut apa? Sebut atas kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa kawan, alhamdulillah, 30 tahun Allah Ta'ala kurniakan aku sendiri rumah, alhamdulillah. Dan ini juga hasil titik peluh. Tak boleh, kena sangkut. Tapi kalau kita cakap apa dia? Saya dapat rumah ni, saya kerja teruk ni. Ni atas titik peluh saya. Titik peluh saya, dengan usaha saya, dengan kebijaksanaan saya. Tak ada sangkut langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah orang yang kufur nikmat. Faham tu? Jadi kita nak cakap pun kena apa? Kena pandai juga nak cakap pun. Kalau tak saya cakap. Sebab apa? Takut kalau kita kata tu, kita menepikan bahawa sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut gitu. Jadi kalau nak cakap, sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu nikmat, setengah-setengah kita orang Melayu lah, apa dia? Buat penuhi kesyukuran. Apa dia? Masuk rumah baru. Penuhi kesyukuran masuk rumah baru. Kadang-kadang dapat benda sesuatu yang besar, dapat projek pun buat penuhi kesyukuran juga. Apa-apa saja yang nikmat Allah Ta'ala bagi, nak bagi tahu ini ialah barang Allah Ta'ala bagi. Itu apa salah? Kalau kita dapat apa lah nikmat, maka kita bersyukur. Setengah daripada bersyukur tu apa dia? Kita kongsikan kepada orang ramai. Yang tu pun dianjurkan Al-Quran juga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang direzekikan kepada kami, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apakah yang direzekikan kami ke atas mereka, yunfiqun, maka infaklah. Jadi kalau dapat tuntutlah ni, kena bagi juga. Infak lain, zakat lain. Infak sunat, zakat wajib. Dan tu kita nak tahu. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Mereka yang melakukan ibadah lebih-lebih lagi, menunaikan solat. Ini cerita pasal solat je, tak cerita pasal benda lain lagi. Nak kata nikmat dah terlalu besar lah. Tu tak cerita benda-benda yang sunat, buat baik, sedekah, buat baik, tolong orang, tolong orang sebagainya. Itu cerita lain pula. Ini buat benda wajib je, cerita benda wajib je. Allah Ta'ala limpahkan nikmat yang tak terkira. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Direzekikan tanpa semena-mena, rezeki semena-mena. Kita tak tahu, itu yang dikatakan rezeki boleh yang tu. Jadi yang tu kita melakukan benda wajib. Benda sunat lagi ada ganjaran dia. Sebab itulah daripada hadis Nabi SAW, kalau buat ni ganjaran baik ni, kalau buat ni ganjaran baik ni. Yang sunat-sunat, bukan yang wajib. Di antaranya Nabi SAW sabda apa? At-tuhuru syatrul iman.
Subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma baina samawati wal ard. Jadi Rasulullah SAW sabda apa? At-tuhuru syatrul iman, yakni bersuci bersih itu sebahagian daripada iman. Siapa yang menyebut subhanallah, Allah Ta'ala memenuhi timbangan. Siapa sebut subhanallah walhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memenuhi timbangan di antara langit dan bumi. Itu benda-benda sunat. Benda-benda wajib lebih lagi lah, berlipat-lipat kali-kala. Allah Ta'ala tak tahu. Tapi yang cerita kat sini sikit je, tapi sikit pun merangkumi semua. Apa dia? Dapat suka beribadah, lepas tu pula melakukan dengan sempurna, lepas tu pula Allah Ta'ala bagi nikmat. Ada cerita tiga ni je. Ada lagi tak? Ada banyak. Fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan orang yang tidak meninggal semayang tu, Masya Allah, tabarakallah, banyak. Tapi dia cerita dekat sini dia banyak lagi. Sebab apa? Jadi besar-besar. Sama juga Nabi SAW bersabda kepada matinya anak Adam itu melainkan tiga perkara. Apa dia? Yakni sedekah jariah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nabi sebut tiga. Adakah tiga? Banyak. Banyak lagi. Ada benda perkara yang kita buat sebagai contoh. Kata Ibnu Hajar, kalau anak itu melakukan kebaikan di mana kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia, maka kebaikan itu pun dapat kepada kedua ibu bapa. Satu, ni contoh. Lepas tu pula, kita dah mati. Contoh anak kita tak doa, kita tak ada anak. Contoh anak tak ada. Yang doa siapa? Yang doa orang muslimin, orang Islam yang lain doakan kepada si mati. Habis kalau orang yang bukan daripada ahli keluarga, bukan anak dia yang doakan kepada si mati, sampai tak? Itu persoalan. Ada orang tinggalkan buat apa, buat tak ada, sampai kepada si mati. Dia kata macam tu, pening juga kita. Sebab dalam hadis dia kata apa? Doa anak yang soleh. Kalau bukan anak dia doa, dia panggil malis doa, sampai tak? Jawapan dia sampai. Sebab apa sampai? Kita tengok orang mati, kita ada apa? Semayang jenazah. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua selawat, rakaat kedua takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat, takbir yang ketiga apa dia? Kita tak Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta apa? Minta pengampunan. Kalau tak, bagi anak dia doa lah. Apa nak bagi orang lain doa? Dah kata apa? Doa anak yang soleh. Saya bagi anak dia doa. Kenapa orang dia sebut-sebut nak doa? Kalau kan, sebab apa? Yang sampai doa tu, yang kata hadis tu, tiga tu saja. Ini contoh. Dan Nabi SAW pun apa dia? Solat jenazah juga. Takbir yang ketiga apa dia? Minta pengampunan kepada si mayat. Takbir yang keempat pun sama juga. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah haram kepadanya ajrahu, yakni pahala kepadanya. Wala tahfidna ba'dahu, janganlah jadi kepada si mayat ini fitnah selepasnya, selepas mati ni. Waghfir lana walahu, dan bagi pengampunan baginya. Tak kata takbir ketiga pun apa dia? Doa minta ampun. Takbir yang keempat pun doa minta ampun. Nak kata memang itu yang minta ampun apa dia? Selain daripada waris dia, selain daripada anak dia. Adakah dia masuk dalam hadis tadi doa anak soleh? Yang tu yang kita kena faham. Jadi Nabi SAW yang sebut tiga tu bukan tiga tu saja. Apa dia? Macam-macam lagi dia buat kebaikan kat dunia pun berjalan juga. Kalau benda tu apa dia? Masih berjalan lagi. Apa saja dia buat baik lah. Sama pula yang ada anak itu, anak dia melakukan kebaikan sahaja, dosa tak dapat. Kata Ibnu Hajar, kalau anak itu melakukan kebaikan apa-apa saja kebaikan waktu hidup anak tu, walaupun kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia, maka kebaikan itu dapat juga kepada kedua ibu bapa.
Waktu nak kena jaga anak elok ni. Waktu hidup tu kita mata, waktu itu mati. Kok anak jadi tak elok. Tapi kalau anak tu elok, apa dia? Manfaat kepada kedua ibu bapa. Kita boleh cakap ni macam ni sebab apa tak mati lagi. Duk mati siang malam berseksa, baru tahu oh tu nikmat dia. Sama juga orang kata bid'ah, buat tahlil. Buat tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-100, malam ke-40 sebagai contoh. Ni apa ni? Zaman Nabi tak buat. Tapi kita nak kena faham, yang kita buat tu buat apa? Tak kisah malam berapa pun. Kalau malam ke-57 kita nak ingat apa? Si mayat tu. Nak ingat kepada arwah. Kita buat tahlil, tak ada masalah. Tahlil ni apa? Yang pertama di antara tahlil tu kita mengucap la ilaha illallah. Lepas tu yang kedua, kita berdoa makan. Tahlil ni makan. Lepas tu pula doa sama-sama minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan arwah-arwah. Suma ila arwahi arba'ati imatan min tahdid. Suma ila arwahi mawdhu'i maqarrab. Ikutlah. Nak apa? Nak minta Allah Taala ampunkan arwah-arwah. Sebab apa? Kita ambil aktifah daripada mana? Daripada sembahyang mayat tadi. Sembahyang pun apa dia? Kita nak minta pengampunan kepada arwah, super je. Cuma kalau kita buat tahlil tu, seorang baca doa, jangan amin. Kalau sembahyang jenazah, apa dia? Pakat doa, super. Jadi kita kumpul ramai-ramai, kita buat tahlil arwah apa semua, nak bagi ramai-ramai, pakat berdoa. Sama tak? Sama je macam surat jenazah tu. Nak berdoa, apa dia? Untuk Allah Ta'ala mengampunkan kepada si arwah. Jadi apa yang berdoa? Dia kata, buat kena malam tertentu kena buat. Sebenarnya tak ada masalah malam tertentu ke, untuk 100 tahun ke, memperingati 100 tahun kematian nenek moyang kita, buat tak ada masalah. Nak ingat-ingat tak dosa. Nak memperingati ingat tak dosa. Melainkan kalau dia buat syirik, puja-puja tu dosa. Kalau nak hari memperingati, mungkin datuk nenek kita dulu seorang ulama, contoh moyang kita mak kilau, contohlah. Moyang kita mak kilau. Okey, hari ni hari yang ke-211 kematian mak kilau. Siapa? Nenek moyang kita. Sebagai contoh. Jadi kita buatlah, buat arwah sikit, buat bagi orang makan. Niat bagi orang makan, dapat pahala. Lepas tu pula pakat doa supaya Allah Ta'ala mengampunkan kepada arwah yang khusus tu dan ke semua muslimin muslimat. Apa tak dapat pahalanya? Jadi benda tu apa dia? Tak adalah dikatakan bid'ah. Jadi kesimpulannya apa dia? Nabi kata 3 benda je, tapi merangkum semua. Sama juga kita ajak orang, Mat, jom makan nasi. Ajak makan nasi. Adakah makan nasi sahaja? Tak. Ajak makan nasi, dekat situ ada lauk, ada ayam, ada kari, ada kuah, ada air, ada basuh tangan, semua ada kat situ. Tapi pagi makan nasi je. Sama juga Nabi SAW, dia sebut 3 benda ni je. Sedekah jariah, anak yang soleh, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Yang lain pun termasuk sekali. Jadi tugas kita apa? Tugas kita buat baik. Kalau nak pahala itu berterusan. Jadi setengah orang tu dia duk kejar 3 tu saja. Sebab apa? Sebab dia rasa 3. Tak, banyak ni. Apa saja yang kita buat baik ni dan boleh manfaatkan kepada manusia, itu pun dikira juga. Oleh kerana kita buat baik ni, dengan kebaikan yang kita buat ni, orang pakai ikut tiru apa semua tu, dan sampai bila-bila ikut, maka dapat manfaat juga. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dekat akhirat nanti dialah yang paling ula, yang paling apa? Yang paling tinggi. Sebab apa? Apa saja yang kita lakukan hari ini di antara kebaikan-kebaikan itu ialah daripada ajaran Nabi SAW, daripada sunnah Nabi SAW.
setiap orang, apa pula kalau kita mengajar, ikutlah mengajar ilmu yang bermanfaat. Contoh kita mengajar budak ni baca Fatihah. Contoh budak isi kita ajar Fatihah. Dia boleh Fatihah sampai dia besar. Dia besar pula, dia mengajar kepada orang lain. Budak yang tadi yang kita ajar tu, dia ajar kepada orang lain. Orang tu dapat, dia dapat pahala 10. Begitu jugalah kita pun dapat pahala 10. Hasil daripada apa dia? Sumbangan kita ajar kat dia, dia ajar kepada orang lain. Jadi dapat kat kita. Dapat kat kita pula, apa dia? Kita dapat yang kat atas pula. Yang atas dapat, yang atas dapat, yang atas dapat. Sampai Nabi SAW. Itu baru satu sudut, satu ilmu ajar, satu benda ajar. Nabi ajar macam-macam. Ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu macam-macam. Cara nak solat, cara nak zakat, cara nak pergi haji. Itu semua daripada Nabi SAW. Buat macam ni halal, buat macam ni haram, buat macam ni syubhat dan sebagainya. Itu semua dapat kepada Nabi SAW. Itu daripada sudut ilmu saja, tak masuk sudut selawat lagi. Tiap-tiap orang selawat dan semayang tu, itu cerita lain pula. Tiap-tiap orang apabila semayang, dia akan selawat kepada Nabi. Apa maksud selawat? Minta Allah Ta'ala sejahtera ke atas Nabi. Nabi sejahtera tak? Kalau kita tak selawat kepada Nabi sejahtera. Tapi yang sebab apa kita selawat ni? Nak naik makam Nabi. Sebab tu Nabi yang paling tinggi tak ada lah. Manusia yang paling tinggi dekat akhirat nanti ialah Nabi SAW. Sebab daripada sekarang ni, daripada itu sekarang ni dan akan datang sampai di kiamat, orang untuk selawat ke atas Nabi dan buat apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Tu di antaranya apa dia? Nabi duduk kedudukan yang tertinggi. Kemudian dan lazat yang hasil padanya. Pada mana? Pada solat. Ni Allah Ta'ala kurniakan lagi. Rasa lazat padanya. Pada apa? Pada melakukan solat. Sehingga mana kalau orang itu tak solat, gundah gulana, rasa gelisah. Ni waktu nak kat apa ni, tak sempat ni, terperangkat jalan jam. Aduh, habislah waktu. Jadi maghrib cepat-cepat kena potong. Sebab apa? Sebab ada rasa lazat sembahyang tu dan rasa bersalah apabila meninggalkannya. Tu dapat nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau orang yang tak dapat nikmat, dia sembahyang ke tak sembahyang ke sama je, tak ada rasa apa. Sembahyang pun rasa macam tu, tak sembahyang pun tak rasa bersalah. Jadi tak dapatlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ternikmat ni. Rasa lazat apabila melakukan solat dan rasa gundah gulana, rasa gelisah apabila meninggalkan solat. Doalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala campakkan nikmat itu kepada kita. Kemudian sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Sampai apa? Jadi dirinya satu. Apabila kalau tak sembahyang tu, dah rasa bukan diri dia dah. Dah rasa apa? Tadi dah rasa tak sempurna, rasa gundah gulana. Sebab apa? Sebab bila dia dapat kenikmatan macam tu, rasa apa? Dah sebati dah dengan diri. Kalau tak sembahyang, pengsan. Bangun tu, tak sembahyang ni, cepat-cepat juga. Dia ada rasa diri tu. Sebab apa? Sebab ibadah dia dengan diri dia jadi apa? Jadi muafakat. Jadi muafakat. Kalau dia tak solat tu, rasa tak boleh duduk diam dan sebagainya, kotor pun kotor lah. Kemudian tetapi bersalah-salahan, sebab bersalah-salahan dengan martabat, kelakuan dan makam
mereka itu dengan sekira-kiranya mu'arifin. Jadi benda-benda ni apa dia? Bergantung kepada makam seseorang tu. Macam tadi lah disebut tadi, kalau orang apa yang tak biasa dengan solat, kejap semayang, kejap tak semayang, ke makam dia apa? Makam dia rendah. Mana kata apa dia? Dia tak ada rasa apa. Oh, dah lewat tak sempat solat. Macam tu ya. Lepas tu bangun balik tidur. Esok rasa rajin sikit buat. Jadi dia buat dengan tak buat, jadi sama je. Tak ada apa, tak ada nak rasa bersalah, tak ada rasa nak dosa, tak ada rasa nak gelisah. Lepas tu naik sikit, macam mana? Yang dia ni solat tak tinggal, tapi tak solat jemaah lah. Tapi solat tak tinggal lah. Masuk waktu solat, waktu solat. Lepas tu naik makam lagi. Apa dia? Dia naik berat. Yang ni makam tinggi. Apa dia? Solat, tapi nak solat berjemaah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Solat berjemaah itu dia naik sampai 27. Setengah lagi kata 25. Apa? Darjah. Apa? Makam. Dia kata makam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa melihat hamba-hambanya. Tapi dia lihat hamba-hambanya punya, dia lihat semua. Tapi ada satu yang lebih. Apa dia? Hamba-hambanya yang bertakwa. Dia tengok lebih sikit. Macam kita lah contoh. Kita ada anak apa? Anak 10 orang. Tapi ada seorang anak kita ni apa dia? Dia sujud sikit. Dia selalu menjadi sejuk mata hati kita. Ikutlah dia belajar pandai ke, dia beradab ke, dia suka tolong kita ke. Jadi anak-anak kita ni kita pandang. Tapi ada satu yang lebih. Sebab apa? Sebab dengan perkataan dia, sebab kebaikan dia, sebab dia pandai dan sebagainya. Ada juga kita ada rasa macam tu. Sama lah kalau kita jadi bos. Bila kita jadi bos, adalah 2-3 orang kerja kita yang bagus, yang baik hati dan sebagainya. Kita tengok semua anak buah kita, tapi dia tu lebih sikit. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada mereka yang melakukan solat itu, lebih-lebih lagi solat berjemaah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu dia pandang hamba-Nya lebih daripada orang lain lagi. Dia pandang semua, Allah Taala semua dia pandang. Tapi dia pandang lebih daripada orang lain itu ialah orang yang solat berjemaah. Sebagai contoh lah, kalau kita buat majlis besar ni, kita jemput apa? Kita berjemput Tan Sri, kita jemput apa? Datuk-datuk. Jemput VVIP. Padahal dia manusia sama dengan kita tu, tapi duduk dengan orang ramai. Beza tak? Beza. Jadi kita nak tengok, Datuk Tan Sri apa, dia dengan biasa. Tengok tak? Tengok. Tapi oleh kerana dia VVIP, kita pandang apa? Pandang lebih sikit. Semua juga dengan solat berjemaah. Orang lain pun solat juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia pandang kepada orang yang solat berjemaah ni lebih daripada orang solat lain. Kerana beza dengan orang tak solat tu langit dengan bumi lah. Padahal orang yang solat sama-sama solat, cuma dia ni solat tidak berjemaah, dia ni solat berjemaah, dia punya pangkat dia lebih daripada 27 kali ganda. Tu 27 darjat tu. Kita dengan di Pertuan Agong mungkinlah apa 2-3 darjat. Dia sultan, dia aku, kita rakyat biasa, bawah sikit daripada Tuan Menteri. Jadi darjat 3-4 darjat. Ni 27 darjat. Itu bila saya.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu atau apa dia punya makam, nak kata apa, dia lebih daripada orang lain. Maka di akhirat nanti apabila dikumpulkan mereka itu dikumpul. Jadi dekat akhirat tu kumpul apa? Kebangkitan tu para syuhada dengan syuhada. Ada juga yang bukan syuhada tapi bangkit dengan syuhada. Sebab apa? Sebab amalan dia. Nak cerita orang yang sembahyang itu dibangkitkan dengan orang yang solat. Orang solat kumpul satu tempat solat. Tapi dalam ramai solat itu Allah Ta'ala lebih pandang lagi. Sebab apa? Ada VIP. Siapa VIP itu? Ialah mereka yang menunaikan solat berjemaah. Orang lain solat juga, duduk dalam kumpul solat. Tapi dalam solat tu ada VIP. Macam kita lah. Kita kalau kita kumpul macam majlis, adalah seorang dua tu VIP. Datuk ke, datin ke, Tan Sri ke, orang besar ke. Dalam majlis tu ada. Kumpul apa ini? 1000 orang. Tapi adalah dalam 10 ke 12 orang VIP. Begitu juga dikumpulkan mereka yang solat. Ramai orang solat ni. Tapi dekat situ siapa di antaranya VIP? Ialah mereka solat berjemaah. Jadi yang kita belajar kitab ni apa dia? Kita solat nak bagi seronok akan solat, nak bagi kita gemar akan solat. Kitab ni pun nama Mundiatul Musallin, yakni cita-cita orang solat. Jadi kita belajar ni dengan apa yang diceritakan oleh hadis Nabi SAW, dengan fadilat nak apa? Nak bagi ada gigi rasa gemar. Masya Allah, sampai sekat tu sampai ke stesen dia. Kalau nak bahas lagi jadi panjang. Insya Allah kita kumpul ke depan. Diperumpamakan solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina fatahal arifina bihikmatika wa yashra' alaina
من خزائن رحمتك وزكنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.